Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum anda teruskan menonton, sila tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua penonton yang setia dalam channel Jejak Insan Kamil? Saya doakan semoga kita semua di bawah naungan rahmat Allah Ta'ala. Baiklah, video yang lepas kami ada kongsikan kepada anda mengenai perihal Haji Yusuf Alim. Jadi ada yang bertanya, adakah JIK dapat mengesan salah seorang pewaris ilmunya? Jadi hari ini alhamdulillah kami berjaya mengesan salah seorang anak muridnya, iaitu Haji Zainal Abidin. Jadi anda haruslah menonton video ini hingga selesai supaya anda dapat lebih memahami dengan lebih terperinci akan maklumat yang kami sampaikan kepada anda. Jadi tanpa buang masa, jom ikut kami dalam usaha menjejaki Waliullah Haji Zainal Abidin. Dari Kuala Terengganu menuju ke makam Haji Bidin di Dungun mengambil masa lebih kurang 1 jam untuk sampai ke sana, yang mana anda perlu menempuh perjalanan sejauh 70 km. Sebelum kami sampai ke tanah perkuburan Islam Syed Yahya, kami sempat merakamkan beberapa tinggalan seni bina rumah tradisional Melayu Terengganu. Tanah perkuburan ini boleh dikatakan hampir dengan sekolah menengah agama. Setelah kami melepasi sekolah menengah agama ini, kami sampai ke tanah perkuburan Islam Syed Yahya. Kami kemudiannya merujuk beberapa orang yang berada di tanah perkuburan untuk menunjukkan lokasi makam Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Nama saya Firdaus bin Nusa. Umur 58. Ni kubur Tuan Guru Haji Zainal Abidin, Tuan Guru Pondok. Ni kebuk ni mungkin hak baru lah. Dulu tak ada kebuk gini. Biasanya kebuk ni dia dulu dia guna batu sungai ataupun kayu. Dua tu dia hak nasan-nasan ni hak terkemudian lah. Asalnya memang batu sungai ni dengan dia pakai kayu, kayu. Saya gali kubur sini lebih kurang dalam 10 tahun tu. Tapi ada lagi anak-anak dia? Anak-anak tu duduk dalam sekitar ni. Pasal biasa ni kalau orang-orang dulu kan, dia biasanya kalau kematian tu dia biasa tanam dekat. Sebab kita bukan kubur tersusung. Nah, kalau kubur tersusung memang kita tak kubur dekat. Di sekitaran ni anak-anak Tok Guru tu ada tu mungkin duduk di sekitaran ni. Kawasan rumah Tok Guru. Rumah Tok Guru kat Suran tu, dekat Suran Tuan Guru Haji Bidin. Dekat Kaltek. Kalau kita pergi ke bandar ni, Bandar Street ke bandar, ada satu surau. Itu kawasan rumah dia. Saya rasa rumah di lama tu mungkin ada lagi ya. Tadi saya dengar pok cakap dia ni buka pondok. Pondok dia kan? Pondok dia belakang tu. Belakang kat rumah dia. Belakang pondok tu. Mana dia di antara orang awal buka pondok di rumah ni. Hala ke patah tu kawasan pondok satu masa dulu lah. Sekarang ni benda tu dah ada dah. Lepas peninggalan dia tu tak ada. Tak ada orang mewarisi pondok tu. Apa yang anda lihat di sini, inilah keadaan makam Tuan Guru Haji Zainal Abidin, yang mana ketika dulunya keadaan makam ini pada asalnya bernisankan batu. Setelah beberapa tahun kemudiannya, makam ini telah ditambah baik seperti yang anda lihat sekarang. Pada asalnya kami tidak berjaya mengesan papan tanda tanah perkuburan ini, tetapi dengan melalui khidmat penggali kubur di sini, mereka telah menunjuk papan tanda yang asal yang telah jatuh ke tanah. Kami mengambil inisiatif untuk membantu membaiki kedudukan papan tanda ini. Masa kami berusaha untuk mengalihkan papan tanda ini ke tempat yang asal, kami dikejutkan dengan kehadiran seekor ular kapal api. Kami mengambil inisiatif untuk cuba menghalau ular tersebut, akan tetapi ular tersebut enggan lari. Ini menunjukkan bahawa tempat ini merupakan kediaman bagi ular tersebut. Jadi kami ambil inisiatif supaya
supaya membiarkan papan tanda ini kembali pada kedudukan yang sebelumnya. Mengenai perihal ulama, Haji Zainal Abidin bin Aman bin Mat Ali atau lebih dikenali sebagai Tuan Guru Haji Bidin telah dilahirkan di Kampung Wau, Dungun pada tahun 1893. Pada ketika beliau berumur 11 tahun, beliau telah dihantar ke Kampung Sindul untuk menuntut ilmu, untuk berguru dengan Haji Taib Hasan dan Ustaz Baki Awang. Beliau kemudiannya berguru dengan Haji Yusuf Alim pada tahun 1906 dan kemudiannya beliau berguru pula dengan ulama tersohor iaitu Haji Mat Syafi'i di Pondok Losong. Setelah berguru selama 2 tahun dengan Waliullah Haji Mat Syafi'i, beliau kemudiannya berpindah ke Kelantan untuk berguru dengan ulama Tok Kenali. Pengajian beliau dengan Tok Kenali tamat pada tahun 1926 setelah beliau diminta oleh Tok Kenali untuk kembali ke Dungun bagi membuka pondok di situ. Dalam sekitar tahun 1927, Haji Bidin mula mengajar dan membuka pondok di hulu Sungai Penaga, dan pada masa yang sama juga beliau telah dilantik untuk menjadi imam muda Masjid Kampung Tengah. 7 tahun kemudiannya Haji Bidin membuka pondok baru di suatu kawasan yang dikenali sebagai Tanah Lot. Pada tahun 1938, sebuah madrasah telah berjaya disiapkan oleh beliau. Selepas bersara menjadi imam pada tahun 1991, beliau kemudiannya membuka pondok di Suragate yang dikenali sebagai Madrasah Az-Ziniyah, yang mana suraunya masih wujud hingga kali ini. Okey, setelah kita pergi ziarah ke makam Tuan Guru Haji Zainal Abidin, jadi kami ambil kesempatan untuk menziarah tinggalan-tinggalan beliau. Seperti yang anda lihat di sebelah sana, kelihatan surau Tuan Guru Haji Zainal Abidin, yang mana ketika dulunya bangunan ini daripada binaan kayu, jadi sekarang telah dibuat penambahbaikan, yang mana hampir 100% telah diubah dengan binaan batu. Kita akan kesan lagi apa-apa ketinggalan yang ada di sini. Okey, seperti yang anda lihat di belakang saya ini, inilah rumah asal, tapak rumah asal warisan Tuan Guru Haji Zainal Abidin, yang mana rumah ini bersebelahan dengan surau yang telah dibina oleh beliau. Belakang surau Tuan Guru Haji Zainal Abidin ni, jika anda lihat di sini sekitar belakang saya ni, ini dulu merupakan tapak pondok yang telah dibina oleh Tuan Guru Haji Bidin, yang mana dulunya pondok ini merupakan pondok yang pertama di daerah Dungun. Tangga inilah yang membuktikan bahawa dahulunya terdapat binaan, yakni pondok yang telah dibina oleh Haji Bidin yang pertama di Dungun. Antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Haji Bidin ini, sifatnya mirip seperti gurunya iaitu Tok Kenali, yang mana beliau ini amat disegani oleh masyarakat setempat, memiliki sifat yang lemah lembut, yang warak, yang alim, dan juga memiliki beberapa karamah. Antara karamah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada beliau, menurut cerita orang lama-lama, ketika beliau menaiki perahu bersama dengan kitab-kitabnya, tak kala saat itu hujan yang lebat, beliau beserta dengan kitab-kitabnya tidak ditimpa hujan dalam keadaan kering. Daripada itu, antara karamah beliau, pernah satu ketika ada seorang lelaki berniat untuk melanggar beliau, boleh jadi berniat jahat ataupun diupah, wallahualam. Tapi tak kala individu tersebut memecut laju keretanya untuk melanggar beliau daripada belakang, tiba-tiba enjin kereta tersebut mati sebelum beliau sempat melanggar Haji Bidin. Setelah itu, individu tersebut memohon maaf kepada beliau dan beliau memaafkan insan tersebut, dan dengan izin Allah Ta'ala, kereta yang beliau naiki itu dapat hidup dan berjalan seperti biasa. Selain itu, beliau dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti mampu mengangkat sebatang kayu balak yang besar dengan sebelah tangan sahaja. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan mengenai karamah
yang dimiliki dan perihal mengenai Tuan Guru Haji Bidin. Tuan Guru Haji Bidin telah ke rahmatullah pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, pada tarikh 20 Ogos 1977 dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Syed Yahya Dungun. Jadi kepada anda yang ingin menziarah makam beliau, anda boleh merujuk pada paparan-paparan yang kami sampaikan pada anda. Terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana sudi menonton video ini. Akhir kata, kami harap kita semua dapat memupuk jiwa kita untuk kasih kepada aulia-aulia, ulama-ulama wali Allah, kerana mencintai mereka umpama mencintai Allah dan Rasulnya, dan di akhirat esok-esok kita akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kita cintai. Kami doakan semoga kita semua sentiasa di bawah naungan rahmat Allah Ta'ala. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum.